Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji. Maksudnya pujian-pujian bagi Allah yang menaik dan menerangkan ke dalam hati mukmin yang tinggi ia seperti beberapa langit. Terjemah ni mungkin terjemah secara bukan secara harfiah. Sebab dalam kitab Faridah dia terjemah lain. Segala puji-pujian yang menaikkan pada berapa langit segala hati. Sebab kalau kita tengok allazi atla'a, menaikkan fi pada sama langit. Qulub hati mukmin, orang mukmin. Tiba-tiba dia terjemah seperti berapa langit. Jadi terjemah Syekh ni sudah lari terjemah asal daripada Faridah. Sebenarnya terjemah puji itu bagi Allah yang menaikkan pada berapa langit segala hati. Baru betul. Dia ada langit dia tu. Beberapa hati orang yang mukminin. Akan beberapa matahari. Syumus ni ialah matahari. Ma'rifah. Tusyriku. Cemerlang ia dengan cahaya tauhid dan juga yakin. Ini terjemahan yang betul, Faridah. Terjemah Tok Syekh ni macam mungkin dia terjemah secara mafhum. Segala puji bagi Allah. Segala puji. Alif lam itu dinamakan alif lam ahdi listighraq. Kita mengaji bahasa Arab ni, setiap pertambahan huruf ada makna. Ada alif lam pun dia berubah makna. Alif lam ini memberi maksud alif lam yang menghabisi segala jenis puji. Lillah bukan kita kata milik Allah, tak boleh. Oleh sebab itu pengarang menyebut bagi Allah. Milik tak milik ni ialah benda baru. Saya memiliki kereta. Mana kereta tu benda baru? Nampak ni? Saya milik ni. Ini milik saya, benda tu benda baru. Adakah boleh kita terjemah segala puji itu milik Allah? Bagi Allah ialah milik Allah. Sedangkan puji itu bersepakai pada diri Allah yang qadim. Bukan benda yang baru. Sebab Allah bukan benda baru. Langit, bumi betul benda baru. Oleh sebab itu, ulama menterjemahkan lam ini bukan makna selalu kita dengar orang ceramah, bahasanya bahasa membastik. Segala puji milik Allah. Betul. Kita kata puji itu milik, mana puji itu benda baru. Mana sebelum ni Allah tidak terpuji. Adakah sebelum ni Allah ini benda yang tidak terpuji? Sekarang baru Allah itu terpuji. Ulama tauhid bahas lam itu jangan disebut lam lil milki, tapi sebut lam itu lam listihqaq. Puji itu sebenarnya bagi Allah, bukan sebenarnya milik Allah. Adalah bagi Allah, bersepakai listihqaq sebenarnya bagi Allah. Mana berdiri dengan pada zat Allah, bukan benda baru. Nampak ulama tauhid dia jaga dia sudut lapas. Contoh tapi sekarang ni kamus dewan dah diubah. Kitab Faridah dia tidak pernah menterjemah Allah mencipta, tapi Allah menjadi. Kerana kalau Allah mencipta langit dan bumi, mana Allah tak pasal fikir dulu macam mana nak bentukkan bumi ni. Mana buat lakar dulu macam ni bentuk. Ini orang cipta. Cipta ialah memerlukan kepada fikir. Kerana anda buat-buat tak jadi pula, buat-buat tak jadi, itu cipta. Itu makna Allah yang mencipta, tapi jadi kun payakun. Tidak memerlukan pada fikir. Maka ini dari sudut ilmu tauhid, Allah itu bijaksana, iradah berkehendak, tak perlu kepada fikir. Lain nak baca kitab tauhid. Dia cukup jaga di sudut bahasa. Tapi kita memang tulis Allah mencipta langit dan bumi. Maknanya
Allah itu seperti engineer, dan kadang buat kajian, buat kadang jadi, tak jadi, kau buat lagi bagi cantik. Tak boleh. Allah itu bukan muhandis. Allah itu badi'us samawati wal ard. Allah guna kalimah badi'. Allah tak menyebut Allah muhandisul ardi was samawat, tapi badi'us samawati wal ard. Jadi kalau kita baca kitab Faridah, dia tak bagi sebut mencipta, tapi menjadikan. Kerana menjadikan la yahtaj ila fikrin wa ta'ammulin, tak perlu fikir dan perhati-perhati. Kun payakun, iradah Allah. Faham tu ni, Jeffrey? Ini tauhid. Orang tauhid ni dia cukup berhati-hati. Dari sudut perkataan ni dia takut. Itu sebab kalau kita baca kitab fiqh pun, ulama fiqh menjaga nama Allah. Contohnya, ianya digilakan, ianya dipitamkan, disebut junna, urmiya. Siapa yang gilakan? Memanglah Allah. Allah yang menggilakan dia. Tapi kerana bahasa ni tidak menyebut Allah telah menggilakan dia sehingga dia jadi gila, tapi ianya telah digilakan. Maknanya bahasa ini nama bahasa beradab dengan Allah. Oleh sebab itu bahasa Arab junna tak sebut jannallah, dah junna digilakan, urmiya alaih dipitamkan. Lagi kemudian dimatikan, mayyitun dimatikan, mutawaffa dimatikan. Ini istilah. Alhamdulillah segala puji. Walaupun dalam buku ni ada tulis puji ni terbahagi ada 4 jenis puji. Puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi hadis, ada dalam kitab ni. Nota kaki tu ada bab puji. Ada dia tulis itu bab puji. Puji terbahagi kepada 4 jenis puji. Ada puji qadim bagi qadim, ada puji hadis bagi hadis. Puji qadim bagi qadim, Allah memuji dirinya sendiri, itu qadim bagi qadim nama dia. Nah, itu ada nota kaki bawah tu. Rukun puji, bahagian puji. Puji yang pertama, puji qadim bagi qadim, mana Allah memuji dirinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada puji makhluk kepada Allah. Kita memuji Allah, Anta Latif, Ya Allah, ultuh bina. Kita yang puji. Mana makhluk memuji Allah. Kemudian ada makhluk puji sesama makhluk. Entah baik ya Syekh, entah comel apa semua, puji. Ini nama dia puji makhluk sesama makhluk. Ada puji iaitu Allah memuji makhluk. Allah pujikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 jenis puji ini yang tertinggilah puji qadim bagi qadim. Qadim bagi qadim, iaitu Allah memuji dirinya menerusi firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika kita baca Alhamdulillah, ada dalam kepala kita ni segala jenis apa puji pun lillah begitu. Alladhi, yang Allah itu atla'a, menaikkan pada langit hati-hati orang yang beriman. Kamu disebut langit, maknanya hati ni dia ada tingkatan. Hati ni ada tingkatan. Entah baca kitab Quran, ada kala jumpa fuadun, kan? Ada kala dia jumpa qalbun. Ada kalanya disebut wa ma tukhfis sudur, apa yang tersembunyi dalam dada. Dada tu hati. Ini tingkatan nama dia. Ini tingkatan. Yang pertama dinamakan maqam Islam. Ataupun disebut hati ini ialah sadrun. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah tidak Allah telah menerangkan, melapangkan dadanya bagi Islam. Jadi kalimah sadr, kedudukannya ialah syariat. Kedudukan hati ini Allah bagikan kedudukan peringkat yang pertama, sama qulub orang beriman ni mula-mula ialah syariat. Ialah syariat. Dia tidak boleh pindah terus kepada hakikat. Syariat tak ada semayang, puasa, macam mana nak terus. Jadi oleh sebab itu dalam ilmu tauhid ni kita pelajari yang pertama dalam kitab kita ni rukun dia.
Rukun Islam kita belajar dulu. Kerana oleh sebab itu disebut langit-langit hati. Langit dia bertingkat. Yang kedua dinamakan maqam iman. Maqam iman. Maqam iman ni dinamakan qalbun. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dalam suratul Hujurat ayat 7. Tadi dalam suratul Zumar ayat 24 tadi. Walakinnallah, sebaliknya Allah Ta'ala habbaba ilaikumul iman, Allah cintakan kepada kamu dengan iman. Wa zayyanahu, dan Allah telah hiaskan iman itu fi qulubikum, dalam hati kamu. Tingkatan yang kedua, iman yang dinamakan qalb. Yang ketiga, sama tadi ya, iaitu maqamul musyahadah. Maqam musyahadah. Hati ni kalau semakin kita faham ilmu tauhid, dia akan naik kepada musyahadah. Hati ni sentiasa memandang kepada kebesaran Allah, memandang kepada kehebatan Allah, tidak terpandang yang lain, hanya terpandang kepada kebesaran Allah, kehebatan Allahu Akbar, tak ada terpandang benda lain. Sehingga lepas Allahu Akbar, hanya terpandang kepada kebesaran Allah, Allahu Akbaru kabira. Kita sebut Allahu Akbar kabira. Syariat, ya, ambil wudu, Allahu Akbar, itu maqam Islam. Hati kita, usalli fardal zuhri, qalb. Musyahadah, Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbaru kabira. Adik jangan baca Allahu Akbar kabira, khata. Sebab ra tu berbaris. Tengok orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ra berbaris. Takbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbaru kabira. Jangan baca Allahu Akbar kabira. Semain sampai ketua baca Allahu Akbar kabira. Habis makruh. Imam Syekh Ramli kata, barang siapa mematikan ra ketika membaca doa iftitah, makruh. Jadi banyak sangat makruh. Semayang sunat ni pun makruh, semayang fardu pun makruh. Apa yang tinggal? Ini kerana makruh, ini lagi makruh, banyak makruh. Maka bacalah dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, Allahu Akbaru kabira. Jadi ini namakan naik tingkatan hatinya menjadi musyahadah. Pandangan mata hati hanya kepada kebesaran Allah. Macam mana nak rasa kebesaran Allah, kehebatan Allah, semua ni ilmu tauhid. Itu sebab disebut muqaddimah. Yang keempat, maqamut tauhid, yang disebut sebagai lub. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ini dinamakan lub nama dia. Albab itu menunjukkan yatazakkaru, hanya yang akan ingat tu ulul albab. Jadi ulul albab ni ialah maqam, dinamakan maqamut tauhid. Sentiasa bertafakkur, sentiasa mengingatkan, di mana keadaan pun sentiasa ingat kepada Allah. Maka sentiasa merasakan Allah sentiasa memandangnya, Allah sentiasa mendengar apa yang diucapkan, walaupun dalam hati Allahu Akbar. Oleh sebab itulah pengarang kita menyebut samad, qulubil mu'min, syumuf, jamak pada syamsun. Samsun. Orang mengaji ilmu balaghah nama dia majaz baligh. Dah ya Syekh, majaz. Majaz mursal, majaz lughawi. Lagi majaz baligh. Apa majaz baligh? Majaz baligh. Majaz baligh yang telah dihazabkan adat tashbih dan wajah syabah. Kan? Adat tashbih pun tak ada. Kalau kita kata Muhammadun kal bahri ilman, itu dia cukup kan? Muhammad musyabbah, kaf adatut tashbih, bahri musyabbah, wajah syabah ilman, lengkap kan? Majaz baligh ialah adatut tashbih pun tak ada,
Tetapi ada ditasbihkan. Mana tasbih sini? Mana tasbih sini? Iaitu ditasbihkan, diumpamakan. Diumpamakan. Hati orang yang beriman itu, dari sudut makrifahnya, seperti terangnya matahari. Seperti matahari. Okey, cuba tengok matahari. Matahari ini terbit. Okey. Kemudian terang. Kemudian dia boleh tenggelam. Mana tenggelam matahari, gelap kan? Hati ini pun begitu. Dia boleh terang sikit, terang sungguh. Kemudian dia boleh cloudy ataupun hari mendung, dia jadi mendung. Mana hati ni diumpamakan seperti matahari. Ni tasbih nama dia. Syekh belajar tasbih? Belajar? Tasbih ya. Ini belum cerita buat isti'arah makniyah. Lagi apa? Isti'arah murasyakhah, isti'arah mutlaqah. Saya bukan guru, saya bukan guru bahasa. Ini dulu belajar kat ma'had, kita belajar tasbih. Kita belajar balaghah. Ilmu balaghah ni kita belajar ilmu ma'ani, kita belajar ilmu bayan. Ini bayan. Kita belajar ilmu badik, tadi saya huraikan badik. Belajar ilmu badik. Belajarlah dulu, kita belajar bab muqabalah, lagi musyakalah kan, bab jinas kan, belajar bab jinas, muqabalah, musyakalah. Ni musyakalah ni sekarang ni kita seolah-olah pengarang kita ni nak menyebut ma'rifatul mu'mini kasyamsi. Nampak tak? Makrifahnya orang beriman itu diumpamakan seperti matahari. Matahari dia boleh terbit, terang, dan matahari ini juga akan tenggelam. Hati ini boleh bercahaya, sinar. Begitulah hati ini boleh disinari. Oh, tinggi bahasa. Tok Syekh ni ilmu balaghah. Ini Syekh Ahmad Patani punya muqaddimah. Syekh Ahmad Patani. Ulama menyatakan syamsul qulub la taghibu. Matahari hati tidak akan tenggelam. Syamsus sama taghibu. Tapi mataharinya langit dia akan tenggelam. Syamsus sama tudi'un nahar. Matahari langit menerangkan siang. Syamsul qulub tudi'ul laili wan nahar. Matahari hati ini menerangi siang dan malam. Syamsul qalbi ma'rifah. Matahari hati itu ialah ma'rifah. Nurul qalbi ialah tauhid. Syamsul qalbi apa Syekh? Istilah ni. Ini Syekh di Mesir ajar ni. Syekh Saleh nama dia. Syekh Saleh Azhari. Syamsul qalbi ma'rifah. Matahari hati itu ialah ma'rifah. Nurul qalbi, cahaya hati itu tauhid. Qamarul qalbi al-iman. Bulannya hati itu ialah iman. Syumul ma'rifah, matahari ma'rifah ini menjadikan syamsul qulub. Menjadikan umpama matahari kepada hati. Iaitu bila matahari kepada hati, ma'rifah. Benar Syekh kita menyebut iaitu syumul ma'rifah. Kalau kita tak bahas, kita tak tahu apa tujuan Tok Syekh ni bagi muqaddimah ni. Inilah dinamakan dalam ilmu balaghah bara'atul istihlal. Belajar ilmu badik. Bara'atul istihlal tu. Bara'atul istihlal ni jelas pada permukaannya tujuan yang dia nak cakap. Contohnya khutbah hari ini nak cerita tentang air bersih. Muqaddimah dia firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Sesungguhnya Allah telah menurunkan air daripada langit. Anda tahulah khutbah ni cerita tentang air. Kalau cerita tentang keadilan, dia baca ayat tentang keadilan. Kalau nak cerita tentang puasa, dia baca ayat puasa. Ini nama dia bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Nampak seperti anak bulan muncul, kita tahu ini akan bulan mengembang selepas ini. Mana bara'ah nyata. Jadi kalau kita baca muqaddimah ayat lain, ceramah ayat lain, Allah
Apa ni ayat lain ni tak ada balaghahnya. Lagi satu dinamakan bara'atul intiha. Bara'atul maqta' nama dia. Bara'atul maqta' ni ialah jelas bahawa ini dah sampai penghujung. Saya bagi contoh, baca doa. Contohnya, Allah makhtim lana bihusnil khatimah wa takhina ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, sudahilah hayat kami ini dengan baik husnul khatimah. Mana cerita penghujung lah tu. Siapa baca doa begitu, mana wassallallahu lepas tu. Tapi kalau Jeffrey baca Allah makhtim lana bihusnul khatimah, dia sama lagi doa dah. Ni dia. Kita pun tak tahu bila nak ending dia. Ini tak ada balaghah. Bara'atul maqta' dia tak tahu. Faham je dah? Ini ilmu balaghah. Syekh kita ni memang hebat dia ilmu balaghah. Di sini dia masukkan ilmu majaz. Kemudian dia masukkan ilmu badi'. Allahu akbar. Siapa mengaji, adik-adik perempuan belakang ni belajar ilmu balaghah? Kita kat sekolah tak ada terang begini. Kita kat sekolah pun tak pernah terang baca kitab macam ni. Tapi saya di Pasir Tumbuh dulu, memang setiap huruf akan dibahaskan. Itu sebab ngaji pondok ni dia jadi lama. Setiap huruf dibahaskan. Setiap ni balaghahnya dibahaskan. Begitu. Itu kelebihan dia. Orang yang mengaji pondok dulu. Sama balik. Sekarang dah nampak, Tok Syekh ni nak cerita tentang ma'rifah. Cerita tentang ilmu tauhid. Bila tauhid ni, ma'rifah ni diumpamakan seperti matahari, tusyriqu bi anwarit tauhid, akan terpancar dengan mana? Bi anwarit tauhid. Jadi hati ni telah, kalau dengan ada tauhid, insya-Allah dia akan jadi orang yang baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Nampak ni? Orang yang berkata rabbunallah, ini tauhid. Tuhan kamilah Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah. Jadi ulama tauhid kata, nak dapat istiqamah ni mesti tauhid yang mantap. Sebab apa dia nak dapat dia boleh istiqamah? Dia beriman Allah itu bersifat baqa. Allah bersifat baqa. Bila Allah bersifat dengan sifat baqa, maka dia yakin bahawa segala amalan-amalan yang dilakukan akan kekal di sisi Allah. Entah buat amalan ni, dapat pahala. Pahala ni akan kekal di sisi Allah bersifat baqa. Maka tidak akan sia-sia kita melakukan amal saleh, kerana dia akan kekal di sisi Allah yang bersifat baqa, dan Allah akan berikan ganjaran. Nampak ni? Oleh sebab itu aku kena istiqamah beribadat, istiqamah tak mau berganjak, kerana amal ini akan kekal. Oleh sebab itu dia akan bertambah. Itu sebab ulama kata berdasarkan ayat Quran, alladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka turunlah para malaikat. Kerana istiqamah ini, besok bila nak mati, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa cemas. Wa absyiru, maka berita gembira bagi kamu, iaitu syurga telah dijanjikan oleh Allah. Ini tentang anwarut tauhid tadi, ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam dan rahmat dan sejahtera atas jurubahasa ala tarjumani uluhiyatih, jurubahasa ketuhanan. Sebenarnya dalam kitab kitab Faridah dia ada tambah nya. Sebab uluhiyatihi itu ialah ganti nama. Dhamir muttasil, dhamir muzakkar muttasil. Itu merujuk kepada Allah. Ia dinamakan uslubul ghaibah. Dalam ilmu balaghah disebut sebagai uslub ghaibah nama dia. Sebagai contoh, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ini dinamakan uslub khitab. Deka. Ihdinas siratal mustaqim semua adalah berbentuk, asalnya adalah khitab. Sebelum tu ia adalah berbentuk ghaibah. Apabila ada ghaib, dia akan tercari-cari. Contoh saya bagi contoh. Biasa kalau kita baca selawat, kullama zakaraka zakirun, apa? Wa ghafala an zikrika ka an zikrihi. An zikrihi. Tadika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihi. Pening kita. Tadika ini hi. Dalam ilmu balaghah disebut uslub iltifat. Uslub iltifat nama dia. Tak sempat belajar. Uslub iltifat. Bertukar daripada khitab kepada ghaibah. Contoh, kullama zakaraka, tiap kali mereka berzikir kepada engkau. Mana benda baik, kita nisbah pada Allah. Adapun benda lalai-lalai ni, kita tak sebut. Kullama zakaraka zakir wa ghafala an zikrihi. Jadi kita beradab dengan Allah, tak sebut wa ghafala an zikrika. Seolah-olah tiap kali mereka yang lalai kepada engkau. Tak, lalai kepada. Ini juga uslub iltifat. Ada kalau uslub iltifat ini juga, ianya memberi maksud berimannya kita kepada Allah. Supaya kita bertambah yakin. Zalikal kitab, mula-mula kitab. La raiba fihi. Nampak ni? Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Jadi apabila uluhiyatihi, hi ni ialah ghaib. Supaya kita ingin tahu dan belajar bagaimana sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus. Sebab benda ni benda ghaib. Benda ghaib. Apabila sudah mengetahui yang ghaib, seolah-olah ianya musyahadah depan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ghaib semua. Ar-Rahmanir Rahim, ghaib. Malik Yaumiddin, ghaib. Seolah-olah semakin hampir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham tu Syekh? Belajar ilmu balaghah? Belajar. Lepas ni rasa nak belajar begitu. Oh, dia kata seronok baca kalau kita tahu sikit-sikit tu. Lagi tahu banyak lagi bagus begitu. Tarjumani uluhiyatih. Ya, dia adalah selawat dan salam ke atas jurubahasa ketuhanannya. Dan yang menunjukkan kepada wahdaniyahnya Allah. Dia terus letak Allah situ. Sedang tak ada kalimah Allah kan. Nya dalam kitab asal Faridah ialah nya. Siapa dia? Sayyidina Muhammadin. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan dia dengan terang mukjizat yang mengalahi akan seterunya. Tak ada dalam ini sebenarnya. Itu Syekh ni tambah. Mukjizat, dia nak huraikan mukjizat itu mengalahkan musuh. Sebenarnya tak ada. Ini sebagai dia tafsirkan. Yang mengalahkan musuhnya kerana menguat akan risalahnya dan membenarkan petunjuknya. Membenarkan petunjuknya Allah. Wassalatu wassalamu. Lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada dalil salatu wassalam. Nabi Allah Adam alaihi salam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ada firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu, itu salawat, wa sallimu salam. Dan tak terdapat nabi yang lain. Oleh sebab itu bila kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallam, iaitu sejahtera ni sejahtera apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sejahteranya iman kita, sejahteranya ibadat kita, sejahteranya. Oleh sebab itu kita sebut wasallam ni, sejahteralah dengan sesempurnanya. Kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala yang Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini assalam itu. Kita sebut assalam kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejahteranya kita semua. Dari sudut iman kita, sudut akidah kita, sudut amalan kita. Oleh sebab itu sempurnalah dia beza. Itu sebab Allah sebut wasallimu. Apa rahsia wasallimu tu?
Ini yang dihuraikan oleh ulama. Kenapa Allah gunakan amar dan dijamakkan wasallimu alaihi wasallimu taslima, supaya mengingatkan kepada kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana dengan diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah selamatkan kita. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini bila datang daripada Allah memberi maksud rahmat. Allah berselawat kepada hamba-Nya kerana Allah berikan rahmat. Kalau Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah memberikan tasyrif, kemuliaan kepada Nabi. Allah berselawat ke atas hamba-Nya, Allah berikan keampunan, Allah berikan keredaan. Contohnya, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa selawat ke atasku sekali, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contohnya, bila Allah selawat kepada kita 10 kali, mana Allah berikan keampunan kepada kita. Nampak ni? Allah berikan keredaan. Allah berikan kesihatan, ketenangan, itu selawat daripada Allah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa selawat ni besar fadilatnya? Sebab Allah berikan banyak. Allah tengok dia memerlukan begini, kita berselawat banyak ni sebab kita susah sekarang ni. Allah berikan jalan keluar dia. Hanya ulama susunlah, jadilah selawat tafrijah, selawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lazi tanhallul bil uqad wa tanfarjul bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu. Siapa amal selawat tu kena niat di situ. Hafal? Jadi kalau nak amal, sekurang-kurang selepas semayang 11 kali. Masa mana nak niat? Niat wa yustasqal ghamamu, seperti dicurahi dengan air hujan. Apa umpamanya? Umpama ini kering kontang, tak turun hujan, sekali hujan turun, besok kita tengok, dah hijau lah. Itulah diumpamakan kelebihan selawat ni. Bila kita baca wa yustasqal ghamamu, guru saya kata, entah niatlah di situ. Apa hajat? Baru sambung terus. Nanti baca balik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallul bil uqad wa tanfarjul bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu. Sambung bi hajil karim. Fi kulli nafatin wa nafasin bi adani kulli ma'lumin lak. Sambung balik. Siapa ada hajat baca. InsyaAllah Allah berikan. Sebab selawat. Wasallimu tadi. Wasallimu. Kalau siapa badan nak sihat, bacalah selawat tib. Ya, selawat tib ni, ada orang kata syirik, itu dia dengan Allah. Kalau begitu, Quran yang kita kata penyembuh pun syirik lah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah. Kami turunkan Quran ini ada ubat. Adakah Quran tu jadi pengubat? Tak, yang mengubatnya ialah Allah. Maka kita dinamakan sebagai dalam ilmu balaghah, kita belajar iaitu kita sebut tangan bukan makna tangan. Kita sebut belajar isti'arah kan? Dalam bab isti'arah. Isti'arah, pinjam kalimah tangan memberi maksud ianya adalah qudrah. Begitu juga kita pinjamkan maksud iaitu tibbil qulub. Adakah Nabi Muhammad tu yang mengubatkan hati? Tak. Kerana ikut sunnah Nabi, maka diubatkan. Quran, ada Quran boleh mengubat? Tak. Yang mengubatnya Allah. Tapi kerana kita menghormati, memuliakan Quran yang diturunkan oleh Allah, maka Allah berikanlah kita nasihat, bukan kerana Quran. Oleh sebab itu, Sayyidina Ali beramal dengan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Mana orang sakit jantung, amalkanlah tibbil qulubi wa dawaiha. Mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah sihatkan jantung. Wa afiatil abdani wa shifaiha. Bila dia baca wa afiyah, maka mohon pada Allah supaya sihatkan tubuh badan. Wa nuril absari wa diyaiha. Mohon pada Allah Ta'ala supaya dicerahkan pandangan. Jadi mata kita ni insya-Allah cerah begitu. Ini cara amal selawat tib, nama selawat tib.
Jadi kalau mata kita ni nak bagi cerah, bolehlah baca dekat air, titikkan dekat mata, wa nurul absari wa dhiyaiha. Kalau nak buat air untuk badan ni sihat, wa afiatil abdani wa shifaiha, wa afiatil abdani wa shifaiha, wa afiatil abdani wa shifaiha. Niat gitu, sambung balik wa nurul absari wa dhiyaiha. Begitu juga ulang. Allahu akbar. Ni kelebihan selawat yang disebut oleh para alim ulama. Kita sambung balik. Cerita itu bab selawat. Selawat datang pada Allah mana rahmat. Contohnya kita tengok, uzkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku nescaya aku ingatkan kepada kamu. Allah ingatkan apa? Allah ingatkan dengan keampunan. Allah ingatkan dengan rahmat. Allah ingatkan tentang beri kesihatan. Kita zikir. Allah, ya Allah, aku tak upah sihat ni, ya Allah. Zikir lagi, Allah berikan. Allah ingatkan kita dengan diberikan kesihatan. Allah berikan keimanan. Allah berikan ketakwaan. Itu uzkuruni azkurkum. Begitu juga barang siapa berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah berselawat ke atas 10 kali. Allah selawat. Allah berikan rahmat. Allah berikan keampunan. Allah berikan ketakwaan. Itu selawat daripada Allah. Adapun selawat daripada kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bermakna doa. Kelebihan selawat, tidur pun boleh, baring, nak tidur pun boleh, nak waktu baring sakit, tak sakit, kita boleh. Ada wudu, tak ada wudu. Ini kelebihan selawat kerana dia ada zikir Allahumma, menyebut nama Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Selawat ini dia banyak fadilat kalau disebut dalam kitab Dalailul Khairat li Imam Jazuli. Dalailul Khairat ni ulama amal. Nama kitanya Dalailul Khairat. Hari Isnin amal lain, Selasa lain, Rabu lain, Khamis lain. Al-Imam Jazuli rahimahullah ta'ala. Kerana ada seorang perempuan yang kuat beramal selawat. Beramal selawat ni. Ketika mana nak ambil air, Imam Al-Jazuli rahimahullah ta'ala tengok air tu jauh dalam kat telaga. Jadi perempuan tu datang, dia boleh cedok air. Syekh kata, macam mana kau boleh cedok? Kan? Ataukah Syekh tak tahu dengan banyaknya berselawat Allah muliakan? Oleh sebab itu Syekh ni sejak hari itu dia membanyakkan selawat sehingga mengarang Dalailul Khairat. Kita Dalailul Khairat. Nanti kalau siapa ada saya boleh ajarkan cara amal dia. Dalailul Khairat. Ini banyak kelebihan Dalailul Khairat. Imam Al-Jazuli rahimahullah ta'ala. Boleh air ni yatlaq muyyah, kalau guru saya sebut, memancut-mancut air ni keluar kerana kelebihan selawat. Selawat dalam kitab Dalail lebih kurang ada 40 kelebihan disebut. Dan selawat ni contohnya Al-Imam Busairi. Kalau pergi Mesir, ziarahlah kubur Imam Busairi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya, ini yang banyak kita dengar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ini adalah Imam Busairi. Imam Busairi dia berselawat, dia dalam keadaan lumpuh, kemudian dia menulis selawat ni, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis saja bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, wahai Busairi, apa ni? Tak sihat wahai Rasulullah. Dah, nah ambil selendang, bangunlah. Imam Busairi terjaga, bangun. Sehingga gempar orang kampung, tengok-tengok Imam Busairi sihat. Imam Busairi kata, aku bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pegang badanku. Dan tu ada bekas pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Rida, iaitu bordah. Bordah tu ialah selendang. Itu yang kita nama bordah. Kubur Imam Busairi adalah berhampiran dengan kubur Imam Abu Abbas Al-Mursi di Pekan Iskandariah. Ni masjid tepi laut tu. Ini Imam Busairi sebelah. Bila kita sampai maqam Imam Busairi ni, dia akan bagi qasidah itu bordah. Bordah Imam Busairi. Ini kelebihan selawat. Orang nak percaya tak percaya, ini bukti. Oleh sebab itu ulama-ulama banyak mengamalkan selawat sebab banyak kelebihan. Wassalatu wassalam. Dia antaranya mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut apa yang para malaikat yang abrar. Innallaha wa malaikatahu.
menyalahi orang munafik, menghapuskan segala dosa, mendapat pertolongan kepada Allah segala hajat kita. Allahu akbar. Dan mendapat salam pada Allah. Allah akan berikan sejahtera. Banyak dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang selawat. Adapun selawat daripada malaikat memberi maksud keampunan. Sesungguhnya para malaikat berselawat kepada orang yang menuntut ilmu, mana para malaikat ni memohon pada Allah Taala, ampunkanlah dosa orang menuntut ilmu ni. Itu mana selawat. Sesungguhnya malaikat akan berselawat kepada orang yang lepas semayang ni tetap di tempat semayang, mana malaikat mohon pada Allah Taala supaya diampunkan dosa. Allahu akbar. Malaikat yang tolong mohon pada Allah dan senyum mustajab. Wa ala alihi, dan di atas keluarganya. Keluarga ni yang pertama ulama kata iaitu keluarga Nabi lah, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Hashim. Ada ulama menyebut Ali ni juga kullu mu'minin taqi alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang beriman dan bertakwa ialah keluarga Nabi. Yang tidak boleh menerima zakat itu daripada Bani Hashim. Adapun dari sudut doa, dia merata. Semua orang yang beriman bertakwa termasuk Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari sudut doa. Tetapi dari sudut zakat, tak termasuk orang bertakwa. Khusus kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan atas keluarganya. Keluarga yang mana? Yang telah sampai mereka itu. Keluarga tadi kepada berapa pangkat, ini darjat. Yang tinggi dengan ketinggian qadarnya, kedudukanlah. Dan segala sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, siapa dia sahabat? Iaitu mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul dan juga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ini sahabat. Ada orang bertemu dengan Nabi dan duduk bersama dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasul, dia bukan sahabat. Sahabat ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul dan juga bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang duduk sezaman dan beriman pada Allah dan Rasul tapi tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dinamakan sahabat. Tidak dinamakan sahabat. Dan seterusnya lagi ya. Wa ashabihi, dan para sahabatnya alladzina baza'u. Situ bazaru. Alladzina bazaru nujumal huda binassi akhbarihi. Dan segala sahabat-sahabatnya, jamak tu, yang gilang gemilang hal keadaan mereka ni gilang gemilang. Keadaannya apa? Menunjuk mereka itu seperti bintang. Ini juga ashabikan nujum. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku umpama bintang-bintang di langit, di mana-mana yang kamu ikut nescaya memberi petunjuk. Hadis ni dhaif. Itu ada dalam tu hadis ni dhaif. Ulama kata dhaif. Dhaif dari sudut sanad maknanya betul. Berdasarkan hadis Nabi yang lain, taraktu fikum amrain. Kemudian ashabi dalam hadis yang lain menyebut addu alaihi bin nawajis. Sesungguhnya ikutlah kamu akan Quran dan sunnah dan juga sahabat-sahabatku al-mahdiyin yang memberi petunjuk. Addu alaiha bin nawajis, gigitlah ia dengan sekuat-kuatnya. Mana pegang? Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa khulafail rasyidin mahdiyin. Mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mahdiyin, memberi petunjuk. Sama maksud ashabikan nujum. Tapi ashabikan nujum hadis dhaif. Hadis dhaif. Dhaif dari sudut sanad tapi sahih dari sudut matan. Dengan tersebut pada hadisnya, pada nas-nas yang sahih. Kemudian daripada itu, apa mana kemudian daripada itu? Kemudian daripada membicarakan bismillahirrahmanirrahim, kemudian daripada alhamdulillah, kemudian daripada salat dan salam. Itu mana kemudian daripada itu. Jadi contohnya ada adik-adik ni nak ambil tauliah, mengajar kitab apa? Dia kata mengajar kitab Aqidatun Najin.
Mengaji kitab apa? Munyatul Musalli. Mengaji ikut YouTube kan. Dia bawa Munyatul Musalli. Baca sekarang. Baca. Dia pun baca. Sampai kemudian daripada itu. Apa maksud kemudian daripada itu? Orang tak laki dia tahu. Orang tak laki dia tak tahu. Kemudian daripada itu mana? Kata-kata. Itu mana? Kita tanya, awak mengaji ke tak mengaji ni? Kalau orang tak laki dia tahu. Kemudian daripada itu, iaitu kemudian pada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian daripada itu, kemudian pada Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian daripada itu, kemudian pada salat wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mana waba'. Adik biasa dengar khutbah kan? Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habis tu amma ba'. Apa maksud amma ba' tu? Mana amma ba'dal hamdalah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du tu. Faya ibadallah. Tu maksud amma ba'. Jadi kalau kita mengaji dengan siapa parti Faridah ni? Ustaz Syukri boleh jawab. Kalau tak boleh jawab tu mana tak mengaji. Amma ba'. Kena catat tu. Amma ba'du, kemudian daripada itu bismillah, itu alhamdulillah, itu wassalatu wassalam. Tu makna orang mengaji. Maka inilah parti Faridah Faraid. Hamba Al-Haj Ni Abdullah Al-Jambui Jala, Thailand, menghurai dan mengupas dia daripada risalah orang tua hamba yang sangat alim dan berkat yang bernama Faridatul Faraid fi ilmil aqaid. Allah, kitab ni berkat. Dan atas Allah hamba berpegang dengan limpah kurnianya Allah, hamba minta apa? Tambahan. Mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah tambahkan. Dinamakan Hidayatul Taufik. Hidayah ni ada banyak, ada Hidayatul Taufik, ada Hidayatul Irsyad. Hidayatul Taufik kita minta supaya Allah taufikkan kita. Hidayatul Irsyad ada Allah bagi petunjuk. Contohnya di rumah Tuan Haji Nazri ada mengaji, itu Hidayat Irsyad. Jeffrey pun keluar elan mengaji di sini. Itu Hidayatul Irsyad. Oh, ada mengaji Hidayatul Irsyad. Saya tu ada, tapi tak ada kan tu. Dia tak ada. Hidayah Allah berikan. Malam ni ngaji kat mana malam ni? Hidayah. Tapi belum lagi hidayah. Yang dinamakan Hidayatul Dilala wa Hidayatul Taufik. Ya, bila dia mengaji, dia beramal, maka Allah tambahkan. Ihdinas siratal mustaqim, zidna ya Allah hidayatan siratal mustaqim. Dinamakan Hidayatul Taufik, nama Hidayatul Taufik. Naktafi bihadzal qadar insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Taala. Marilah kita sama-sama berselawat. Ini qasidah ni ialah qasidah guru saya, Syekh Ahmad Jamhuri. Syekh Ahmad Jamhuri rahimahullah ta'ala, beliau meninggal dunia pada tahun 3 tahun yang lepas, selepas berbuka Nisfu Sya'ban, duduk di hujun kota Mekah. Kebanyakan qasidah ini dikarang depan Kaabah. Depan Kaabah. Lepas berbuka, semayang fardu maghrib, dia sakit dan dibawa ke Hospital Ma'ala. Hospital di Mekah. Jadi kalau mengaji di rumah beliau selepas semayang asar, biasa lepas mengaji kita baca qasidah ni. Qasidah Jalaliyah ni ialah di ujungnya kalimah Allah, 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 itu Jalaliyah. Sebab apa nama Jalaliyah? Sebab ujungnya Allah, lafzul jalalah. Mereka yang beramal ni sebab ilahi fir ma'al abawain ilahi rahamhuma ya Allah, insya-Allah mudah bermimpi bertemu kedua ibu bapa dia. Ibu bapa pun dalam kubur rasa tenang, senyum tengok kita. Kalau yang dah meninggal dunia, tak meninggal dunia, insya-Allah Allah rahmatkan. Selawat sebelah ada selawat dia. Selawat ni selawat 10. Pengajian akan datang kita baca selawat 10. Dan saya ijazahkan selawat 10 ni. Syekh beritahu saya ketika amal selawat 10 ni, dia nak buat kenduri anak dia. Dia yakin bahawa siapa beramal selawat 10 ni, insya-Allah rumah tidak dimasuk pencuri, rumah tidak ada kebakaran, begitu. Tapi masa dia nak buat kenduri kahwin anak dia di Mekah,
Hilang duit dia. Sebab orang keluar masuk kena beri kan. Oh, dia kata syukri ana pening lah dia kata. Tapi yakin ana tidak pernah tinggal selawat 10 ini. Tiba-tiba takdir Allah. Sekejap sahaja ada orang datang. Dia kata ini untuk belanja kahwin anak Pak Kiai. Dia terima kasih jazakallah. Dia tengok lebih berganda yang hilang. Ini selawat 10. 10. Selawat 10 ini kelebihan selawat 10. Nombor 1 hari ini saya ijazahkan saja. Kena sebut qabil tu. Qabil tu. Kemudian selawat Rabbana tuhbina. Sebentar lagi kita baca Rabbana tuhbina ni. Ini semua doa. Di antaranya barang siapa yang nak niat jahat kepada kita, insya-Allah jahat tu kembali balik kepada dia. Dia banyak berlaku. Ada seorang anak murid ni, anak perempuan dia, anak macam anak kita lah, anak perempuan kecil, duduk dekat bus stop ni, nak tunggu ayah dia kan. Ada, bila anak kecil ni ada orang nak berniat jahat, nak pergi, macam kita dalam negara kita ni, anak perempuan ni, seorang ketika itu, dia terlambat sampai, tapi Allah telah menyelamatkan, kerana dia biasa baca doa ni. Tiba-tiba orang yang nak berniat jahat ni terus terbabas dan melanggar pokok tepi tu, terus mati. Tiba-tiba dia terbabas gitu. Baru dia teringat, dia kata dia biasa doa ni dan dia beritahu Pak Kiai, alhamdulillah, dan dia tidak tinggal doa ni. Nanti saya bacakan. Dan seterusnya qasidah ini qasidah Sayyidina Ahmad Badawi. Sayyidina Ahmad Badawi ini ketika mana Sayyidina Ahmad Badawi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah kubur ni, maqam Sayyidina Ahmad Badawi membaca selawat ini. Di antaranya dia menyebut annalladzi himtu fi hawakum. Terjemahan nanti saya bagikan. Yauman arakum yakunu idi. Satu hari aku dapat bertemu dengan engkau wahai Rasulullah, merupakan hari raya yang berbahagia padaku. Hari ini kita baca pertama qasidah Rabbana tuhbina. Rabbana tuhbina. Yang kedua kita baca selawat, iaitu selawat inqila zurtum. Ikut lagu saya lah. Tuan-tuan boleh lagu macam-macam. Yang seterusnya ada qasidah ni, insya-Allah siapa pergi tanah suci Mekah, pergi Madinah, baca ni insya-Allah Allah selamatkan kita. Ilahi najjini min kulli dhaiqin. Minta Allah selamatkan kita daripada segala kesusahan, kesempitan, bijahil Mustafa khairil jami'. Itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa habli fi madinati qarara. Kalau boleh biarlah di Madinah tu kita kekal. Dapat rezeki dan ditanam di Baqi' Gharqad hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh ayah kepada Sayyidi Ahmad Sayyidi Ahmad Muhammad Alawi. Anak dia Syekh Ahmad sekarang ni. Ayah dia dulu mufti. Dan mufti di Saudi ni merupakan hakim syar'i. Ketika mana satu Quran dijual di Madinah. Jadi orang Turki datang ke Madinah musim haji, tengok Quran, dia kata, Quran ayah aku. Quran ayah aku, macam mana boleh sampai kat sini? Macam mana kau boleh jual Quran ayah aku? Dia kata, aku ada orang jual kat aku. Siapa? Dia sebut nama sekian, rupanya penggali kubur Baqi' Gharqad. Bagi dia panggil orang ni, dia kata, mana kau dapat Quran? Dia kata, aku jumpa Quran di atas mayat di dalam Baqi' Gharqad. Dia kata, mana boleh Quran letak atas mayat? Mana jasad ni cantik lagi. Tapi ada Quran, aku ambil lah, dia kata. Dah tu aku nak buat simpang apa, lebih baik aku jual. Dia cakap begitu. Jadi, dia tak puas hati, bawa ke mahkamah. Bawa ke mahkamah syariah di Madinah Munawwarah, didakwa lah. Bahawa dia dakwa curi Quran ayah dia. Sedangkan ayah dia meninggal dunia di Turki dan ditanam di Turki. Dia kata, ayah, dah tu hakim tanya, macam mana pula Quran ni boleh ada?
Dia kata ayah telah berwasiat, bila aku meninggal dunia, Quran tulis tanganku ini letak di atas, tanam sekali dengan aku. Nah, dia tanam sekali. Tetapi Allah telah memindahkan jasad ayah dia ni ke Baqi' Gharqad. Ini kisah benar ni. Pak Kiai cerita saya. Kisah benar. Kalau kita sekarang ni memang niat betul-betul mati biar ditanam di Baqi' Gharqad, insya-Allah tanam di Malaysia, Allah pindah di Baqi' Gharqad. Berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang kisah benar, sehingga gempar Madinah ketika itu. Macam mana ditanam di Turki, berpindah di Baqi' Gharqad. Ini kuasa Allah. Oleh sebab itu Pak Kiai beritahu saya, bacalah zikir ini mudah-mudahan. Kiai rahimahullah ta'ala, dia orang Indonesia, berhijrah ke Madinah, ke Mekah, dan dia berdoa untuk mati ditanam di Ma'alla, dekat dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dengan guru-guru dia. Orang Indonesia bukan senang nak tanam situ. Ketika dia meninggal dunia, tiba-tiba dapat satu arahan bahawa Syekh ditanam di Ma'alla. Ni qasidah kita ni. Ma'alla, betul-betul dekat kaki ni Khadijatul Kubra, kemudian depan ni Syekh Ahmad Alawi, kemudian bawah dia Syekh Yasin Padang, kemudian Hasan Masyad, Ismail Zain Al-Yamani, dan Syekh Ahmad Jamhuri. Mana seolah-olah di bawah kaki Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia bukan orang Saudi. Dia bukan orang Saudi. Tapi memanglah mengaji dengan Saudi, tapi hari-hari berdoa supaya ditanamkan di tanah suci Mekah. Allah makbulkan. Dia bukan. Saya tanya anak dia Nur, Muhammad Nur, macam mana ayah boleh? Allah Ustaz syukri, dia kata. Anak pun terharu lah, dia kata. Tiba-tiba arahan datang, asalnya nak ditanam, tak boleh, bukan sebarang orang boleh tanam dekat Ma'alla ni, bukan sebarang orang. Hatta imam-imam besar ke apa semua pun belum tentu. Kalau Allah tak izinkan, tak akan tanam di Ma'alla. Begitu juga Baqi' Gharqad, bukan semua orang. Ini pilihan Allah. Barangkali kerana sentiasa membaca doa ni, Allah makbulkan. Kalau kita doa sekarang ni, doa supaya ditanam di Baqi' Gharqad, berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sukna Makkah zamanan tawilan. Allah permudahkan pergi Mekah, Madinah, mengerjakan umrah. Ini qasidah dia. Nanti kita baca. Hari ini kita baca Rabbana tuhbina. Mula dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana al-tuhbina wajma'an syamlana bihabibillana فعليه السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا ربنا أنت راحم وشافعنا حين يوم الندم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهو يسقي لنا عند حوض المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام. لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في النداء جاءنا به يا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله محمد رسول الله قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزحام لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واحفظا ديننا من ديون احمينا واختما بالتقى عند حسن الختام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام. Nanti kalau baca Rabbana ighfir lana tu kena ulang 3 kali ya. 3 kali. Minta Allah ampun dosa kita, kedua ibu bapa kita, dan pertemukan kita di dalam syurga Allah Darussalam. Dan kita baca qasidah Sayyidina Ahmad Badawi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqul. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قولوا رجعنا بكل خير
واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الحجر والصدود. اللهم صل يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Di antara dalam qasidah kita, in qila zurtum, jika ditanya kepada kamu, bima raja'tum, apa yang kamu bawa balik bila ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, nak jawab apa? Seolah-olah begitu. Ma naqul, apa kita nak jawab? Jawablah, raja'na bi kulli khairin, kami balik membawa kebaikan. Wajtama'al far'u wal usulu, bukan setakat orang yang ziarah, dia punya adik-beradik, anak beranak, ibu bapa, ke atas, anak-anak, saudara juga diturunkan berkat. Bila kita ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah permudahkan kita ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca selawat 10.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي إذا مشى في الشمس لا ظل له. اللهم صل على سيدنا محمد الذي لم يقع عليه الذباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم يحتلم أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم يتثاءب أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ولد مختونا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي يرى من خلفه كأمامه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تنام عيناه ولم ينم قلبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تطيعه الدواب ولم تنفر منه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي يرى عاليا لدى الجلساء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من الأرض تبتلع ما يخرج منه. وصلى الله على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد مخلوقاته ومداد وزنة عرشه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon rahmat-Mu, Ya Allah. Jangan Kau mematikan kami sehingga kami dapat melihat pintu babus salam. Ya Allah, Ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu, Ya Allah. Jangan Kau matikan kami sehingga kami dapat sembahyang di belakang makam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, Ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu, Ya Allah. Jangan Kau matikan kami sehingga kami dapat minum air Zam-Zam di dalam Masjidil Haram. Ya Allah, Ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu, Ya Allah. Jangan Kau matikan kami sehingga kami dapat ziarah kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana umurana. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا. وكلنا صاحبا في سفرنا وكلنا صاحبا في سفرنا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وعافنا من كل بلاء يا عظيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم إنا نسألك السلام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل
البر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لصاحب هذا البيت وارزقه من الحلال وجنبه من الحرام وتقبل ضيافته وأتمم نيته واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. بحق سورة الفاتحة الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله. ادفع عنا يا الله كل بلاء وغم وشدة وفتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفتن ما لا يكشف غيرك. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى، اصرف عنا الأذى، اصرف عنا الأذى والوباء والبلاء والسحر والشيطان والإبليس إنك على كل شيء قدير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد وقايتنا فسيكفيكهم الله هو السميع العليم فسيكفيكهم الله هو السميع العليم فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.